Baik, pada hari ini kita masuk kepada fasal yang kelima. Al-faslul khamisu. Baca. Al-faslul khamisu. Al-faslul khamisu. Al-faslul khamisu. Fasal yang kelima. Fasal yang kelima. Fa'il harus sahaja dulu daripada maf'ul. Harus saja dulu daripada maf'ul. Baik, pada asasnya yang kita faham, fa'il ni fa'il. Secara asas yang kita faham, fa'il, lepas fa'il, fa'il, lepas tu maf'ul. Ini turutan yang perlu kita faham. Fa'il, fa'il dan juga maf'ul. Fa'il ni kata perbuatan, fa'il ni orang yang membuat, maf'ul ni orang yang kena buat, yang jatuh perbuatan. Telah memukul oleh Musa akan Isa. Perbuatan pukul, yang memukul Musa, yang kena pukul Isa. Persoalan yang dia nak bangkitkan, dia kata fa'il ni, dia duduk di sini, hukum dia harus sahaja. Apa makna harus? Artinya dia boleh duduk depan, dia boleh duduk belakang. Faham? Artinya fa'il dan maf'ul boleh berubah. Faham depan dulu. Ni makna harus. Artinya tak pelik kita akan jumpa fa'il, maf'ulun bih, dan tidak hairan pelajar-pelajar akan jumpa fa'il, maf'ulun bih, fa'il. Boleh faham? Boleh faham? Itu makna harus. Baik. Melainkan kadang-kadang baca. Kadang-kadang. Wajib. Wajib. Ini dah berubah. Dah. Bila mana ada tiga perkara ni, wajib dahulu baca. Wajib dahulu. Fa'il daripada maf'ulun bih. Fa'il daripada maf'ulun bih. Ada tiga tempat. Ada tiga tempat. Walaupun pada asasnya fa'il itu harus duduk selepas fa'il, namun kadang-kadang dia wajib. Dia wajib. Macam mana pun wajib lepas fa'il akan jadi fa'il. Ada tiga tempat. Yang pertama baca. Yang pertama. Bila didapati. Bila didapati. Fa'il dan maf'ulun bih. Fa'il dan maf'ulun bih. I'rabnya muqaddarah. I'rabnya muqaddarah. Misalnya. Daraba Musa Isa. Daraba Musa Isa. Baik, yang pertama bila kita lihat dalam struktur ayat itu, fa'il dan maf'ulun bih dua-dua i'rabnya muqaddarah. Muqaddarah tu apa? Muqaddarah tu maknanya tak zahir. Tak zahir. Bahasa lain tersembunyi. Macam Musa, asalnya Musayu ke Musaya. Isa, asalnya Isayu ke Isaya. Kan dua-dua muqaddarah. Sebab fi'il apa? Fi'il apa? Isim apa? Isim maksur. Isim maksur. Ni ya ni. Ya. Baik. Jadi bila mana dua-dua ni i'rab muqaddarah. Apa makna muqaddarah? Ditakdirkan akan dia. Bahasa lain. Dan untuk tuan-tuan di rumah takut tak faham mana muqaddarah ni apa, sepatutnya belakang ni ada baris. Tengok dah. Asalnya begini ejaan dia. Mim, sin, waw, ya. Asalnya begini. Sama ada musayu atau musaya atau musayi. Itu asalnya. Tetapi ni dipanggil huruf apa? Huruf elat. Huruf elat berat terima baris. Maka dimuqaddarahkan. Kalau nak faham lagi secara terperinci, apa makna muqaddarah? Takdir. Apa makna takdir? Tak ada pada tulisan, ada pada kepahaman. Pada tulisan tak ada baris, tapi pada kepahaman ada baris. Jadi bila mana kedua-dua ini i'rab muqaddarah, tak dapat tidak wajib fa'il dulu. Faham? Bermakna otak kita dah faham dah. Bacaan apa dia? Musayu. Musayu. Fa'il. Yang ni saya. Saya. Sebab jadi maf'ulun bih. Baik. Daraba Musa Isa. Baca. Daraba Musa Isa. Fa'il pasang makna apa? Fa'il pasang makna apa? Oleh. Maf'ulun bih pasang makna apa? Akan. Telah memukul oleh Musa. Baca. Telah memukul oleh Musa akan Isa. akan Isa. Daraba fi'lu madin mabniyun 'ala al-fathi. Fi'lu madin mabniyun 'ala al-fathi. Musa fa'ilun marfu'un wa 'alamatur rafihi dhammah muqaddarah. Daraba fi'lu madin mabniyun 'ala al-fathi. Fi'lu madin mabniyun 'ala al-fathi.
Musa fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi dhammah muqaddarah li'annahu minal ismil maqsur Isa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah li'annahu minal ismil maqsur. Habis. Yang kedua baca. Bila didapati fa'ilnya dhamir rafa' mutaharrik. Mana ada dhamir rafa' mutaharrik? Kat mana? Kat mana? Matin. Mana dhamir rafa' mutaharrik? Mana Bob? Ni bermula sini. Bermula sini. Yang ni semua bukan dhamir rafa' mutaharrik, bermula sini. Fi'il madhi mabni 'ala fathah, mabni 'ala sukun litisali dhamir raf'il mutaharrik. Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Ya? Tu, na, fa'altu, fa'alna. Ni semua ni dhamir rafa' mutaharrik. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi bila kita jumpa fa'il yang ada dhamir rafa' mutaharrik, tak dapat tidak, hukum dia apa? Wajib fa'il dahulu. Misalnya baca. Darabtu amran. Telah memukullah oleh aku. Akan Omar. Memang tak dapat tidak, wajib fa'il dulu. Darabtu baca. Fi'lu madin. Mabniyun 'ala sukun. Al-ittisali dhamir raf'il mutaharriki. Tu fa'il. Amran maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Dah, kosongkan kepala otak tu. Jangan kata susah. Manusia ni diprogram dengan otak. Dah, tapi otak itu akan bertakluk dengan hati. Kalau hati kata mudah, otak akan terima isyarat mudah. Setiap benda tu ada jalan keluar. Dah, kalau dah fikir rasa payah, otak tu payah, maka dia akan rasa payah. Jelas dah? Ilmu tu semua Allah Ta'ala boleh buka. Dah? Ustaz mengaji pondok umur 17, 18. Lepas SPM baru start mengaji. Lepas SPM baru start, baru kenal ilmu nahwu sorab. Tu Tuhan boleh buka umur 18. Ni antum umur 13 dah start mengaji. Maknanya lagi luas kalau Tuhan nak buka. Lagi luas Tuhan nak buka. Dah habis. Yang ketiga baca. Bila didapati maf'ulun bih itu diperkuatkan dengan lafaz illa atau innama. Jadi yang ketiga, kalau maf'ulun bih ada huruf illa, confirm dia akan jadi maf'ulun bih. Dia tak boleh jadi fa'il. Wajib fa'il dulu, maf'ulun bih kemudian. Misalnya baca. La yadribu Zaidun illa bakran. Tidak yang memukul oleh Zaid melainkan akan bakar. Jadi Zaid tak pukul, melainkan bakar yang pukul. Innama akramtu Zaidan. Hanya saja memuliakan oleh aku akan Zaid. Jadi bila mana ada innama, confirm dia fa'il dulu, maf'ul bih kemudian. Jelas semua? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adawatus syarti. Alat-alat untuk menunjukkan syarat. Ya, yang bahasa yang nak makna adawat ni perkakas. Adawat ni perkakas untuk buat syarat. Dah. Macam menjahit. Apa perkakas dia? Kena ada jarum, kena ada benang. Betul tak? Semua tu perkakas dia. Apa lagi? Dah? Faham sudahlah. Kerjanya menjazamkan dua fi'il. Apa makna jazam? Jazam ada makna mati, ada makna hazaf. Dah? Ada makna mematikan atau makna hazaf. Baik.
menjazamkan dua fi'il. Menjazamkan dua fi'il. Pertama fi'il syarat, Pertama fi'il syarat. kedua jawab syarat. Kedua jawab syarat. Bermakna nescaya. Bermakna nescaya. Baik, huruf syarat ni bila dia masuk, dia akan menjazamkan pula dua fi'il. Dah kerja dia kuat. Pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Dan jawab syarat pula nanti akan pasang makna nescaya. Akan pasang makna nescaya. Baik, kita baca dulu. Mana dia adawatus syarti? In jika. In jika. Ma apa. Ma apa. Man siapa. Man siapa. Mahma manakala. Mahma manakala. Izma bila-bila. Izma bila-bila. Ayu siapa-siapa. Ayu siapa-siapa. Mata bila-bila. Mata bila-bila. Ayana di mana-mana. Ayana di mana-mana. Amma adapun. Amma adapun. Ingat, amma boleh, imma boleh, tak ada masalah. Dah? Ainama di mana-mana. Ainama di mana-mana. Anna di mana-mana. Anna di mana-mana. Haisuma sekira-kira. Haisuma sekira-kira. Haisuma sekira-kira. Haisuma sekira-kira. Baik. Misalnya, Misalnya, wa may ya'mal wa may ya'mal mithqala dzarratin mithqala dzarratin khairan khairan yarahu. yarahu. Dan barang siapa Dan barang siapa yang beramal oleh ia, yang beramal oleh ia, ia man man akan sebesar zarah akan sebesar zarah nisbah kebaikan, nisbah kebaikan, nescaya niscaya yang melihatlah oleh ia yang melihat oleh ia akannya. akannya. Baik, tengok mana dia kerja adawatu syarti. Pertama, mana huruf adawatu syarti? Man. Ya? Pertama huruf man. Apa kerja man? Menjazamkan dua fi'il. Baik, mana fi'il yang pertama? Ya'mal. Asal ya'mal? Asal ya'mal? Asal ya'mal? Ya'malu. Asal dia ya'malu. Kan fi'il mudhari' asal marfu'. Ingat asas, pegang sampai mati dulu kini selamanya. Asas fi'il madi mansub fathah. Asal fi'il mudhari' marfu'. Asas fi'il amar jazam. Ingat asas tu. Baik. Famay ya'mal. Tak apalah kita buang. Dah, bukan niat nak gugurkan Al-Quran, kita nak ambil mafhum daripada ibarat untuk kita belajar mudah. May ya'mal. Baik. Jadi bila mana masuk man, dia akan baca ya'mal. Baik. Mana fi'il yang kedua? Yarah. Yarah. Asal yarah ni apa? Asal yara yahu. Yara yahu. Yara ni. Ataupun kita buang hu. Asal ejaannya begini. Yara. Ra'a yara. Ni huruf ilat. Ra'a yara. Ra'a yara. Yara huruf ilat ni. Nampak? Ada huruf ya. Kemudian kerja man ini dia menjazamkan dua fi'il. Pertama ya'mal, yang kedua yara. Maka apakah alamat jazam? Kita dah belajar kan? Alamat jazam ada dua. Pertama sukun, yang kedua hazaf. Sama ada hazaf huruf ilat ataupun hazaf nun. Baik. Kat sini bila masuk man, mula-mula dia kerjakan ya'mal, lepas tu dia proses pula yara, dia buang ya. Sebab tu kenapa tulisan jadi yarahu. Nampak? Dan yara pasal makna apa? Barang siapa baca? Barang siapa yang beramal oleh ia, yang beramal oleh ia, akan sebesar zarah, akan sebesar zarah, nisbah kebaikan, nisbah kebaikan, nescaya yang melihatlah oleh ia, yang melihatlah oleh ia, akannya. Maknanya apa? Hampa tipu. Duduk madrasah hampa tipu. Oi, dekat akhirat besok Tuhan bentang. Pernah tengok bola tak? Dekat dataran Merdeka. Dataran Merdeka pakai layar besar. Kadang-kadang Piala Malaysia final dia buat kat tu. Kadang-kadang kita tengok lepak kat kedai, tengok bola layar besar. Sama juga dekat padang mahsyar. Allah Taala tunjuk satu persatu. Oh, dia mencuri, dia menipu. Baru-baru ni kena tangkap seorang dekat CCTV pun sekejap je. Nak tipu macam mana? CCTV tu kena playback sikit tu, nampak dia curi. Betul tak? Nampak dia
mencuri. Betul ke tidak? Nak tipu. CCTV ada. Dan CCTV yang paling besar dekat padang mahsyar Allah. Tuhan tunjuk, Tuhan bentangkan. Nak lari. Nak lari mana ketika tu? Melainkan kalau kita bertaubat, kita minta ampun, tak selesai. Kita minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Barulah dekat padang mahsyar Allah Ta'ala padam. Nampak? Part yang kita curi itu Tuhan padam. Faham Tuhan padam? Macam contoh beginilah contoh. Filem tu, bila sebelum nak dilancarkan, kadang-kadang disemak oleh Finas. Finas kata part ni tak elok ni, tak sesuai untuk budak-budak. Dia potong, dia cut. Betul ke tidak? Benda-benda yang tak elok dia cut. Ni part ni buanglah, tak payahlah, cut. Dia potong-potong. Allah Ta'ala pun boleh potong. Faham ke tidak? Kalau kita bertaubat, minta ampun, kalau kita buat salah dengan orang tu, kita minta maaf balik, maka part tu dia akan potong dekat padang mahsyar, tak keluarlah part tu. Jaga. Nak lari mana? Mana? Dah? Habis. Nescaya baca. Yang melihatlah ulia akannya. Allah Ta'ala melihatkan kelak. Yang ketiga, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Sekira-kira yang berdirilah oleh engkau, kita pakai lain, sekira-kira yang berusahalah oleh engkau, nescaya yang mentakdir bagi engkau, oleh Allah akan kejayaan. Mudah je. Kalau usaha berjaya, berjaya. Kalau malah, Tuhan mana nak bagi berjaya? Dah sekira-kira baca. Sekira-kira. Jadi haitsuma termasuk adawatu syarti haitsuma. Kerja haitsuma ni apa? Menjazamkan dua fi'il. Mana fi'il yang pertama? Asal tastaqim. Asal dia tastaqimu. Tengok kamera, nampak kat sini? Tastaqimu. Tengok dah? Dia asalnya ada ya. Asalnya ada ya. Istaqama yastaqimu baca. Istaqama yastaqimu. Asalnya ejaannya begini. Tastaqimu, yastaqimani, yastaqimuna, tastaqimu. Asalnya tastaqimu. Baik. Kemudian dia masuk haitsuma. Haitsuma ni kerjanya menjazamkan dua fi'il. Yang pertama fi'il syarat. Nampak? Yang dia nak tunjukkan syarat tu apa dia. Baik. Maka bila dia jazam, jadilah tastaqim baca. Maka bertemu pula dua sukun. Bila dah bertemu dua sukun, gugurkan ya. Kenapa dia jadi tastaqim? Nampak? Sebab itulah kenapa dia jadi tastaqim. Li'tiqa'is sakinain, kerana bertemu dua sukun. Jelas? Yang kedua, yuqaddir baca. Yuqaddir merupakan jawabus syarti. Jawab syarat. Asal yuqaddir, asal dia yuqaddiru. Yuqaddiru. Bila mana dia menjadi jawab bagi haitsuma, maka dia jadi yuqaddir. Kerana kerja haitsuma menjazamkan dua fi'il. Dan jawabus syarat pasal makna apa? Nescaya. Sekira-kira baca. Yang bersungguhlah oleh engkau, nescaya yang mentakdirkan bagi engkau, oleh Allah akan kejayaan. Jadi mudahan madai pertemuan kita pada hari ini, mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu datang daripada kelemahan hamba sendiri. Selamat belajar, selamat memahami bahasa Arab, selamat mencintai dan merindui bahasa baginda Nabi SAW. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.